Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ini Abang akan menceritakan kisah seram. Sebelum tu Abang nak ucapkan terima kasih sebab korang terus bagi sokongan untuk Abang cerita dan Abang jadi semangat nak terus cerita. Banyak gila cerita Abang dapat. Lebih kurang sekarang ni dah 100 cerita kot. Dekat-dekat 100 cerita. Banyak gila. Yang call pula, yang email pula, yang message pula. Banyak. Jadi abang memang bersemangat nak ceritakan semua cerita. Abang harap semua cerita ni jadi pengetahuan dan juga kita punya pengajaran untuk kita semua kan. Jadi cerita kali ni dia punya background dia adalah tahun 2008. Berlaku kepada seorang lelaki namanya Pak Din. Pak Din ni nama sebenar tau, bukan nama palsu. Dan berlaku dekat satu tempat dekat Johor namanya Gunung Pulai. Kalau korang nak tahu, dekat Gunung Pulai tu ada air terjun yang cantik. Walaupun abang tak pernah pergi tapi abang yakin cantik. Sebab abang ada darah Johor. Oh, yakin cantik. Jadi dekat situ abang rasa kalau kita dah habis waktu PKP ni dah habis kan, ramai juga yang pergi sana pergi mandi-mandi agaknya. Tapi mesti korang macam tak tahu sebenarnya dekat air terjun tu pernah berlaku sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, tonton video abang. InsyaAllah dengan lancar abang akan ceritakan. Cerita kali ini berlaku dekat negeri Johor, iaitu negeri tumpah tanah darah abang. Tanah tumpah darah abang. Abang memang ada darah negeri Johor juga. Sebab itu kalau abang cakap tu akan-akan orang selatan ni cakap. Berlaku pada tahun 2008 oleh Pak Din. Tapi yang ceritakan ke abang bukan Pak Din. Anak kepada Pak Din. Lebih kurang bayar-bayar abang lah. Walaupun abang tak ingat siapa nama dia, tapi dia yang ceritakan pengalaman bapa dia pada abang. Jadi dia ceritakan melalui WhatsApp. Cerita dia macam ni. Pada tahun 2008, diorang ni satu keluarga dengan saudara mara dan sanak saudara ramai-ramai pergi dekat satu air terjun dekat Gunung Pulai Johor. Air terjun tu memang jadi tumpuan untuk orang pergi berenang dekat sana, mandi-mandi, rasa-rasa sejuk air. Sebabnya kawasan air terjun tu memang cantik, lepas tu agak landai, taklah terlalu membahayakan macam sesetengah air terjun yang ada dekat Malaysia ni. Jadi memang sesuai untuk berkumpul keluarga, mandi-mandi, cecah-cecah air, nak rasa kesejukan air gunung kan. Jadi Pak Din ni memang kegemaran dia beli ikan. Dekat rumah dia ada dua akuarium yang diletakkan dekat luar rumah. Satu akuarium besar, satu akuarium kecil. Yang akuarium kecil tu diletakkan udang galah. Yang akuarium besar tu dia meletakkan ikan arwana. Mula-mula berdengar udang galah. Ada orang beli udang galah Abang macam kagum. Wah, beli udang galah. Abang selalu udang galah abang beli yang makan. Kan ada udang galah RM1 tu kan. Tu sedap. Jadi abang pun tak sangka yang Pak Din ni membeli udang galah. Tapi dia kata ni bukan udang galah untuk dimakan, tapi udang galah untuk dibela sebagai perhiasan. Jadi dekat dalam akuarium dia ni, memang Pak Din selalu hias akuarium dia. Dengan batu-batu, dengan pokok-pokok biar nampak cantik, nampak meriah. Lepas tu ditambah pula dengan lampu-lampu. Nak pula batu-batu sungai, batu-batu daripada laut. Memang dia letak koral-koral cengkerang. Bukan cengkerang, batu karang. Batu karang kan? Batu karang. Abang terfikir batu karang yang kita dalam pinggang tu. Itu batu karang juga kan? Itu bukan batu empedu. Macam tu lah. Jadi dia banyaklah letak batu-batu, cengkerang-cengkerang supaya dia punya akuarium tu nampak cantik. Dua-dua akuarium dia. Nak akuarium kedua tu memang dia beli ikan, bukan ikan, udang galah. Jadi memang dia nak hiaskan supaya seperti dalam lautan. Jadi pada tahun 2008 ni, kita balik semula pada cerita. Tahun 2008 ni, diorang pun pergilah ke Gunung Pulai, mandi-mandi dekat air terjun tu. Memang menjadi kebiasaan Pak Din, bila sampai dekat kawasan air terjun, dia tak adalah mandi sangat sebab, ialah orang-orang tua selalunya, dia orang lebih suka menikmati alam. Dia takkan mandi-mandi kat kawasan tu. Dan dia pun merayau-rayau lah di kawasan-kawasan air tu, nak cari batu-batu yang cantik, sambil-sambil kakinya dia cecah-cecahkan ke air. Sebagai syarat lah, tak adalah mandi beria sangat macam muda kan. Jadi bila dia cari-cari batu tu, puaslah dia cari, dia belik satu batu ke satu batu, macam-macam batu dia jumpa dan macam-macam batu dia kutip untuk diletakkan dalam akuarium. Nak jadi cerita, tiba-tiba dia nampak daripada jauh satu batu yang agak menyinar tau. Nampak macam dia punya keserlahan, kecantikan dia tu daripada jauh boleh nampak. Jadi Pak Din pun pergilah dekat batu tu. Rupanya batu tu tak adalah besar sangat, lebih kurang sepenumbuk abang je. Kecil je lah. Abang ni orang ni comel-comel je kan. Jadi sepenumbuk abang ni.
Jadi dekat batu tu yang peliknya, dia ada satu calitan warna kuning. Macam warna seakan-akan emas. Macam juga warna lebih kurang warna macam warna maka, gold maka tu kan. Dia macam dicat lah warna gold tu. Tapi bila dikeruk-keruk warna gold tu, tak adalah warna gold tu tertanggal, warna emas tu tertanggal. Warna emas tu memang cantik melepek dekat batu tu. Dan batu tu agak berbeza sebabnya dia punya kelicinan dia lain macam. Waktu dia pegang tu, sedap pula batu ni, dia kata. Jadi Pak Din tak terus-terus ambil batu tu letak dalam plastik bawa balik rumah. Tak. Dia letakkan batu tu ke tempat dia semula. Ke tempat yang dia jumpa tadi. Dengan tujuan, bila dia nak balik nanti, dia akan pergi kat tempat batu tu, ambil batu tu, bawa balik. Macam tu dah dia planning. Jadi, lepas dia nampak batu tu, dia terus rasa puas hati, dia tak nak cari batu-batu lain lagi dah. Jadi, selepas tu dia pergilah join dia dengan anak dia, dengan saudara mara dia, mandilah. Mandi menikmati air terjun tu. Bila dah habis-habis menikmati air terjun tu, memang niat kat hati nak pergi ambil batu yang dia jumpa tadi. Yang pelik tadi kan, yang ada calit warna gold tadi, yang warna emas tadi kan. Jadi, dia pun cari-cari kat tempat tu, tak ada. Batu tu macam tergalih, hilang. Tapi cari yang anak beranak dia ni dah siap bungkus-bungkus semua. Dah siap bungkus-bungkus, panggil-panggil lah bapak dia. Pak, cepat pak, kita nak balik. Dah petang dah ni, dah lebih kurang pukul 5 dah. Nak semayang asar lagi kan. Jadi bapak dia pun tercari. Last bapak dia nampak, si Pak Din ni lah, nampak batu tu dekat satu sudut di kawasan air terjun tu. Tapi masa dia nampak tu, dia tak nampak benda lain selain daripada batu. Tapi bila dia mendekati batu tu, baru dia perasan dekat batu tu macam ada orang lelaki dengan perempuan berdiri tau. Tapi benda tu macam bukan nampak direct, nampak macam sekali imbas. Macam sekali kelip nampak macam ada lelaki dengan perempuan. Tapi sekali kelip sekali lagi tak nampak lelaki dengan perempuan. Tapi bila dia nampak tu, terhenti jugalah dia punya langkah dia. Nak ambil ke tidak? Tapi dia ingat pesan orang tua, terutama pesan mak dia lah. Kalau nak ambil barang-barang daripada hutan, kita bagi salam, Assalamualaikum. Lepas tu kita minta izin kepada Allah Ta'ala, Ya Allah Tuhanku, lindungilah aku dan keluarga aku nak ambil batu ini sebagai hiasan dekat rumah aku. Kita niatkan macam tu. Jadi kalau korang nak ambil pucuk paku ke, nak ambil apa-apa buah dekat hutan ke, bolehlah niatkan bagi salam. Lepas tu baca bismillah. Bagi salam pun bukan apa. Kadang-kadang kita tak tahu dunia kita ni bertindih dengan dunia jin kan. Jadi kalau yang jin ada kat situ adalah jin Islam, bila kita bagi salam, dia orang akan menyahut salam lah, insya-Allah. Jadi adalah dia punya silaturahim dia dengan sebab tak naklah kita ganggukan korang sebelah. Jadi Pak Din ni lepas bagi salam, baca bismillah dan berdoa, dia pun ambillah batu tu, dia letakkan dalam plastik. Walaupun hati dia rasa berat tau, sebab dia ternampak macam ada lelaki dengan perempuan berdiri betul-betul sebelah batu tu. Tapi disebabkan batu tu dia punya kecantikannya luar biasa, dia pun teruslah ambil, cuci, masuk dalam plastik, teruslah join anak bini dia, masuk dalam kereta pun balik rumah. Sampai dekat rumah, dia bersihkan batu tu dan batu-batu yang ada dan diletakkan dalam akuarium. Cumanya, batu yang dia ambil yang ada calit yang special ni lah, calit gold ni, dia letakkan dekat dalam akuarium yang ada udang galah. Sebab baru nampak dunia udang galah tu terserlah lepas letak batu tu. Betul-betul rasa macam dekat tengah-tengah laut. Jadi udang galah dia ada seekor waktu tu. Jadi selepas dia letakkan batu tu, nak jadi cerita, akuarium udang galah terletak di luar rumah tapi berdekatan dengan tingkap bilik dia. Daripada dalam rumah dia boleh perasan, dia boleh nampak akuarium tu dekat bawah tingkap. Jadi malam tu, lepas dia ambil batu tu, ni dah mula seramnya. Bila tengah malam je, dia tersedar, dia perasan dekat tingkap tu macam ada orang berdiri. Orang yang dinampak dekat air terjun tadi, lelaki dengan perempuan. Tapi bila dia sedar, dia nampak, dia kelip, benda tu hilang. Jadi bila dia nak sambung tidur, dia terfikir-fikirlah, jangan-jangan benda tu ikut aku balik ke apa? Tapi aku dah minta izin, takkanlah benda tu ikut balik. Tak apalah, dia pun biarkanlah, dia ignore je lah, buat tak tahu je. Jadi besok paginya, bila bangun pagi, bangun subuh, bila dia nak masuk bilik air, nak siap-siap untuk sembahyang subuh, mandi-mandi ke cuci-cuci muka, buka je pintu bilik air, dia nampak ada seorang nenek tua dekat dalam bilik air. Dia punya gelabah sampai dia terjatuh ke belakang. Tapi bila dia terjatuh ke belakang tu, nenek tu dah tak ada.
Selalunya memang macam tu tau. Abang selalu dapat cerita. Sekali pandang memang ada, dua kali pandang dah tak ada tau benda tu. Dia macam sekali imbas mata kita je macam tu. Jadi bila dah terduduk tu, ada nenek lah. Sekali dah terduduk, nenek tu hilang. Tak apalah, dia fikir macam mungkin ini adalah bayangan ke apa ke, ataupun gangguan tidur, gangguan selepas bangun tidur ke mungkin. Dia pun bila nenek tu dah tak ada, dia gunalah bilik air. Sambil tu dia fikir, ini apa benda sebenarnya ni. Tapi gerak hati dia lebih kepada batu tu memang sesuatu, bukan batu yang biasa. Okey, dia pun balik. Dia pergi kerja. Bila dia balik rumah, nak sembahyang maghrib, nak masuk bilik air lah. Sekali lagi dia nampak, kali ni bukan nenek. Kali ni orang perempuan rambut panjang. Ada dekat sudut bilik air, tapi dekat kawasan bumbung. Dekat sudut bumbung bilik air. Dengan melakat macam tu. Dengan rambut berjurai, tapi mukanya tak nampak. Muka dia memang syarat tak nampak. Berjurai rambut. Masa tu terjatuh sekali lagi Pak Din. Terkejut. Korang bayangkan kalau korang masuk bilik air, nampak orang tergantung dengan rambut berjurai, dengan baju berjurai berkirai-kirai. Tak ke korang terkejut? Sure korang terkejut punya. Jangan korang bayangkan dah lah. Lepas ni memang takut nak pergi bilik air. Haji berak dalam plastik lepas tu. Ini jadi dengan kata lain, kalau setiap kali nak masuk bilik air, kita bacalah doa masuk bilik air lah. Kalau tak tahu doa tu, doalah dalam hati, ya Allah Tuhanku, lindungilah aku daripada syaitan yang direjam. Kurang-kurang macam tu lah nak masuk bilik air kan, kalau tak tahu doa bilik air. Jadi bila pakcik dia nampak, terkejut dia. Sekali lagi dia nampak. Tapi bila dia kelip mata kali kedua, benda tu dah tak ada. Tapi memang kuat dia kata benda ni lain macam. Dia yakin benda ni datang daripada batu tu. Jadi selepas daripada peristiwa tu, setiap kali dia nak masuk bilik air, dia akan baca doa masuk bilik air. Dan bila dia masuk bilik air, pada baca doa, memang tak ada lagi gangguan lah. Tak ada lagi masalah. Tapi masalah yang lain lah timbul. Dekat bilik air dah tak ada. Masalah yang kedua, bukan dia je kacau. Bini dia kena, anak dia yang cerita kat abang ni pun kena. Iaitu, bila diorang tidur sedap-sedap atas katil, dalam selimut, bila bangun tidur nak subuh, semua duduk bawah katil. Pelik kan? Semua baik bini, baik dia, baik anak-anak, semua duduk bawah katil. Bila dah bangun subuh tu, masing-masing terantuk kepala bawah katil. Dialihkan. Seperti dialihkan. Bukan 1 hari, 3 hari kena benda yang sama. 3 malam berturut-turut. Pak Din rasa tak puas hati. Dia perlu buat sesuatu. Melindungi keluarga memang sifat seorang lelaki kan, untuk melindungi anak bini dia. Tapi dia tak adalah nak buang batu tu, sebabnya dia tak nak mengalah tau. Macam dia macam ni, kalau kita terlalu takut sangat dengan benda tu, kita dianggap senang dipermainkan. Jadi kita ni pengalah lah. Kita sepatutnya kena melawan dengan bacaan Al-Quran, bacaan mengaji. Itu yang Pak Din buat. Pak Din banyakkan zikir. Jadi selepas 3 hari dia kena dengki, bila bangun tidur dekat bawah katil, dia tak boleh jadi, dia kata. Jadi pada malam tu, malam keempat tu sebelum dia tidur, dia pun pergi keluar, dia pergi duduk depan akuarium yang dia letak batu yang ada calit warna emas tu. Dia baca apa-apa yang patut. Dia baca ayat kursi, selawat Nabi dan beberapa lagi zikir. Lepas tu dia semburkan, dia hembuskan dekat air akuarium tu. Kali pertama tak jadi apa-apa. Tapi bila kali kedua, dia kuatkan sikit bacaan, dia keraskan sikit bacaan, dia hembur dekat batu tu, dekat dalam akuarium tu. Korang tahu apa yang terjadi? Batu tu bertukar warna jadi hijau dan mengeluarkan kepul-kepulan air. Macam bernafas. Batu tu seolah-olah bernafas. Tapi Pak Din terus teguh, duduk situ, tengok apa yang berlaku. Kau nak keluar, kau keluarlah. Aku memang tak mengalah, kata Pak Din. Dia teruskan bacaan. Makin dibaca, makin banyak buih yang keluar daripada batu tu, dan batu tu semakin hijau. Dan tiba-tiba ada 2 pasang mata dekat batu tu. Memang Pak Din kata dia bukanlah mata manusia, tapi itu adalah mata makhluk, sesuatu makhluk. Dia tak pasti makhluk apa. Korang tahu Pak Din buat apa? Terus bangun, masuk rumah, berpeluh Pak Din. Kalau abang ambil batu tu, abang cempak depan rumah,
tunggu lori sampai, biar lori gelek ataupun steamroll gelek, biar pecah, lepas tu abang gelak. Tapi Pak Din tak buat macam tu. Sebab apa abang rasa kenapa Pak Din tak buat macam tu? Buang batu tu. Sebabnya, itu mungkin batu tu adalah bahan berharga makhluk alam sebelah. Jadi kalau kita buang, benda tu akan menaikkan kemarahan. Dan kita tak nampak dia kan, nak pukul pun tak boleh. Jadi takut menjadikan benda tu lebih buruk keadaannya di kemudian hari kan. Jadi Pak Din tak buat macam tu. Itu kalau abang lah ambil balun steam roll roll. Sorry, kalau kabut macam tu lah kan. Jadi dah Pak Din dah masuk rumah, dia dah terkejut. Bini dia tanya, kenapa berpeluh-peluh bang? Dia tak nak cerita kat bini dia tak nak cerita kat anak dia, sebab dia takut kalau dia cerita kat bini dan anak-anak dia, benda ni jadi kecoh, jadi huru-hara. Lepas tu bini dia mesti kata pulangkan, tapi dia ni sayang batu tu cantik kan, dia tak nak mengalah. Dia kata kenalah teguh sikit lah. Kita orang Islam kan, kena teguh sikit. Jadi malam tu bila dah jadi macam tu, dia ambil batu tu, dia bawa pergi jumpa kawan dia. Kawan dia ni Encik Kuzaimi kalau tak silap. Orangnya alim. Lepas tu dia jenis yang boleh mengubat-ubat orang. Alim, mengubat-ubat orang, selalu buat sembahyang malam lah. Senang cerita, dia boleh handle lah dengan benda-benda makhluk alam sebelah ni. Pak Din pun bagilah batu tu dekat kawan dia. Dia cakap, cuba tengok-tengokkan batu ni. Lepas tu kawan dia pun apa? Kawan dia pun ambil batu tu. Lepas tu kawan dia letakkan dalam bekas. Kawan dia bacalah selawat. Kali pertama, tak ada apa-apa. Hari kedua baca, tak ada apa-apa. Hari ketiga, batu tu menunjukkan apa yang Pak Din nampak. Iaitu bertukar warna hijau, keluar kepulan-kepulan air, dan batu tu ada berbentuk muka. Macam menyerupai sesuatu. Memang betul lah benda ni ada yang tak kena. Tapi kawan Pak Din tu, dia biarkan batu tu dekat rumah dia. Sampailah satu hari, kalau tak silap abang, lepas 3 hari. Lepas 3 hari ada seorang imam datang. Kawan-kawan lah ni kan, imam datang. Imam tu terus cakap, kau ada ambil batu daripada orang lain, dan batu tu bukan kepunyaan kau. Salah. Kau ada mengambil barang daripada orang lain, dan barang tu bukan kepunyaan kau. Lepas tu kata, macam mana imam tahu? Aku dapat rasa orang tu marah kat kau, benda tu marah kat kau. Lebih baik kau pulangkan batu tu, benda tu pada tuan punya yang bagi kat kau. Jadi besok paginya, si kawan Pak Din ni jumpalah Pak Din. Dia cakap, aku boleh rasa, aku dah nampak batu tu macam ada sesuatu. Lepas tu kawan aku, ada imam sekian tempat pun nampak batu tu memang ada sesuatu. Jadi Pak Din pun confirm lah memang batu tu ada sesuatu. Tapi Pak Din letak semula batu tu dekat dalam akuarium udang galah. Kali ni Pak Din beli udang galah tambah daripada seekor udang galah 2 ekor udang galah. Buat konon-kononnya buat kawan-kawan lah udang galah yang sedia ada. Jadi kalau batu tu ada hantu, at least jadi hiburan lah dengan udang galah tu, agaknya lah kot. Jadi bila besok paginya Pak Din tengok, daripada 3 ekor udang galah, 2 ekor dah hilang, tinggal seekor. Jadi Pak Din rasa, jangan-jangan jin ni makan ke udang galah aku. Dia beli lagi udang galah, tambah lagi 2. Sekali pagi tengok, tinggal 2 ekor. Ada seekor lagi dia makan. Weh, lain macam ni. Jadi Pak Din pun ceritakan benda ni dekat kawan dia. Kawan dia cakap apa? Kawan dia bagi idea. Apa kata kau letakkan udang galah tu dalam botol, dan botol tu kau letak dalam akuarium yang ada batu tu. Jadi Pak Din pun ikut apa yang kawan dia cakap. Tapi satu hari dia dengar dekat dalam akuarium tu kocakkan air yang kuat. Macam tu. Jadi Pak Din pun pergilah tengok dekat akuarium. Tak apa yang terjadi. Rupanya botol tu dah pecah. Udang yang ada dalam botol tu pun dah terkeluar. Dah hilang dah pun. Tapi batu tu cantik je posing sebelah botol tu. Jadi dengan kata lain, memang betul lah. Batu tu memang ada yang tak kena. Bukan batu-batu yang biasa. Kan? Jadi selepas peristiwa udang galah hilang, Pak Din pun cerita ni pada Cik
Zairi ke Zaimi tadi kan. Lepas tu dia bagi batu tu semula pada Cikgu Zairi. Cikgu Zairi pun buat test yang sama. Dia letakkan batu tu dekat dalam akuarium ataupun bekas yang ada udang galah. Memang keesokan paginya udang galah tu hilang. Jadi diorang ni dua-dua ni berkesimpulan sebenarnya batu tu memang bukan batu yang biasa. Dia adalah batu yang ada penunggu. Batu yang kepunyaan orang sebelah pun mungkin kan. Jadi yang peliknya batu tu memang suka dengan udang galah. Agaknya bukan manusia aja yang suka dengan udang galah. Batu, jin yang ada dekat batu pun suka dengan udang galah. Dia tahu udang galah tu sedap. Agaknya lah. Jadi orang sebelah janganlah marah Alam sebelah abang pun gurau-gurau aja. Jadi seperti yang dijanjikan, Pak Din pun dengan anak dia berpakat nak pulangkan batu tu kat tempat asalnya. Jadi waktu nak pulangkan batu tu kat tempat asal dia ni, esoknya lah. Jadi malam tu masih ada batu tu, masih ada lagi. Tapi malam tu dia kena dengki paling teruk, paling lah sekali. Iaitu bila dia masuk bilik air, dia nampak dekat dalam bilik air ada seseorang perempuan. Tapi kali ni bila berkelip, benda tu tak hilang. Terkejut Pak Din. Pak Din pun lepas tak jadi masuk bilik air, tutup bilik air, baring. Bila dia baring, waktu tu dia nak tidur. Bini dia ada sebelah lah, baring kat sebelah lah. Tiba-tiba dia terdengar pintu bilik dia terbuka. Abang buat sound effect kan. Terbuka, dia nampak perempuan tu berdiri. Terkejut Pak Din. Waktu tu dia kelu lidah. Nak baca apa? Dia tak teringat nak baca apa. Tapi bila dah lama-lama baru dia teringat nak baca ayat suci. Benda tu terapung depan pintu, terbang ke arah dia, terus menghilang ke atas kepala dia. Macam terbang lah. Kata Pak Din, dia waktu dia terbang tu macam kain tau. Selembar kain yang terbang di atas dia. Tapi Pak Din, disebabkan Pak Din terkejut tu menyebabkan bini dia pun terbangun. Bila bini dia terbangun, bini dia pun nak pergi bilik air. Waktu tu Pak Din nak dia cakap kat bini dia, jangan masuk bilik air. Tapi dia tengok bini dia laju je masuk bilik air kan. Bila masuk bilik air, dia keluar bilik air, dia tanya dengan bini dia, ada nampak apa-apa tak? Itu bini dia kata, tak ada nampak apa-apa, okey je. Jadi dalam hati Pak Din, mungkin yang kena dengki tu adalah dia je kot. Dia dikira macam penutup ni lah. Yang mungkin yang kena dengki tu dia je. Jadi besok paginya, pagi-pagi dia cepat-cepat dengan anak dia bawa batu tu pergi dekat tempat Sungai Pulai. Sungai apa nama dia? Gunung Pulai kan tadi kan, air terjun Gunung Pulai tu. Cepat-cepat dia pulangkan batu tu kat tempat asal dia, kat tempat mana yang dia ambil. Tapi selepas batu tu dipulangkan, Alhamdulillah memang tak ada lagi peristiwa-peristiwa yang mengganggu Pak Din dengan keluarga. Tapi yang cerita kat abang ni bukan Pak Din tau, anak Pak Din. Jadi Pak Din ceritakan pada anak dia ceritakan kat abang. Dan anak dia pun tambahlah dengan peristiwa dia terbangun tidur bawah katil tu kan, sebagai salah satu bentuk dengki-dengkian yang benda tu bagi. Jadi itu adalah peristiwa yang dialami oleh Pak Din. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis tentang cerita pengalaman Pak Din ambil batu daripada sungai. Batu tu dia bawa balik rumah, letak dalam akuarium. Pengajarannya adalah sebenarnya kita tak tahu dekat sungai tu yang kita nampak sungai, tapi mungkin dekat alam sebelah itu bukan sungai, tapi itu adalah kawasan perindustrian di alam sebelah, kilang dia ke, ataupun tempat dia makan-makan ke, tapi kita nampak sungai lain lah kan, ataupun mungkin tempat mandi-mandian dia ke, kita tak tahu. Jadi kalau boleh kita elakkan daripada ambil benda-benda yang daripada hutan-hutan ni kan. Kalau kita nak ambil pun kita mesti baca selawat Nabi dan kita bersedia untuk menerima apa-apa pun kebarangkalian yang akan terjadi. Contohnya lah, ingat tak cerita yang abang cerita tentang bunga hutan yang dia ambil akar kayu daripada hutan, lepas tu dia buat bonsai. Dia buat bonsai plastik, lepas tu bonsai tu terbang kan dekat atas pokok tu kan. Jadi itu pun daripada hutan juga. Jadi pengajarannya kalau nak ambil, hati-hati. Kalau boleh, orang yang pakar, orang yang dah biasa dengan hutan, orang yang dah biasa dengan air terjun yang boleh ambil. Kalau kita sebarang-sebarang ambil, takut makhluk alam sebelah marah. Kok yang kita nampak tu batu, tapi sebenarnya baby dia, anak dia yang dalam buaian, kita pun tak nampak kan. Okey, sekali lagi terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Ini menjadi pengajaran untuk kita semua kan. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.